Cik Adnan Faizal untuk sudah bersedia. Cik Adnan. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, semakin sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih dalam tempoh kuarantin kan 14 hari? Betul, selepas saya keluar saya dinasihatkan untuk kuarantin lagi 14 hari dan saya ada lagi 2 kali swab test untuk dibuat. Baik. Selepas 7 hari dan selepas 14 hari saya keluar. Cik Adnan, mungkinlah kita recap sedikit kan bagaimana permulaan yang boleh disahkan COVID-19 ni? Okey, permulaan dia bila kita dapat tahu kita ada kontak dengan sepupu yang positif juga pada 17 hari bulan 3. 17 bulan 3 tu baru kita orang buat first swab dekat HKL Hospital Kuala Lumpur. And then malam 18 bulan 3 tu saya dah disahkan positif oleh doktor. Okey, lepas tu malam tu dalam pukul 10 saya dapat result, dalam pukul 12 tu ambulans dah datang rumah, dah bersedia untuk ambil bawa saya ke Hospital Kuala Lumpur. Siapa lagi yang disahkan positif? Cik Adnan, siapa lagi? Agak ramai juga, cuma saya tak Ramai. dapat nak Sebab bagi katanya tahu ni dia. kenduri kahwin kan? Betul. Nikah. Hari Jadi, nikah majlis Cik Adnan? nikah sebenarnya. Bukan. Siapa? Ada Sepupu? saudara saya. Saudara juga. Terus, ya. Jadi macam mana? Boleh ceritakan di ward selama 8 hari. Kalau saya lihat Cik Adnan ni sangat aktif di media sosial Instagram, Ya. selalu berkongsi dan banyak doa-doa yang dikirimkan rakyat Malaysia. Jadi mungkin boleh share sikit 8 hari tu bagaimana rutinnya di hospital. Okey, kebanyakannya selepas saya masuk ke ward tu, sebenarnya pada masa tu simptom saya dah tak berapa ada. Saya dah mulai kurang sebabkan saya dah alaminya masa saya di rumah lagi. Simptom-simptom yang demam panas apa semua tu kebanyakan saya lalui di rumah. Jadi bila saya masuk ke HKL, keadaan saya bertambah baik dan juga pada hari pertama tu saya duduk dalam bilik 2 orang bersama isteri saya sebab isteri saya result dia tengah pending tu, tapi sebabkan dia pregnant, doktor tahan dia juga untuk monitor dia. So saya pada masa tu saya duduk dengan isteri saya 2 hari dalam bilik untuk 2 orang. Kemudian saya dipindahkan bilik 4 orang setelah isteri saya disahkan negatif, dia dah discharge, sudah boleh keluar. So saya pindah bilik 4 orang. Okey, lepas bilik 4 orang tu dalam 2 hari macam tu saya disebabkan dah terlampau ramai, HKL buka ward yang lebih besar lagi yang boleh muatkan 30 orang. So saya antara yang pertama sekali yang masuk ward tu lah. Dan keadaan saya di sana hari-hari setiap pagi saya akan biasalah saya akan jalan-jalan, bersenam sikit kan, macam apa yang saya post di Instagram tu. Ya. Dan juga setiap hari juga doktor akan pantau kita punya keadaan. Sama ada simptom kita makin teruk ataupun makin okey. Setiap hari, boleh dikatakan setiap hari dalam 3 kali nurse akan pantau kita punya keadaan di sana. Kita punya blood pressure, kita punya body temperature apa semua, dia akan setiap 1 hari 3 kali dia akan pantau kita. Jadi ubat yang diberikan bagaimana? Saya disebabkan saya tiada simptom time tu, saya tak diberikan ubat apa-apa, cuma saya dikuarantinkan saja. Tapi saya dah menerima ubat masa saya buat first swab semasa di HKL. Saya dah diberi ubat awal. Semasa saya kuarantin di rumah tu saya dah diberikan antibiotik. So saya sambung je antibiotik semasa saya di ward lah. So bila habis antibiotik tu tak ada lagi ubat doktor bagi sebab keadaan saya dah semakin okey, dah semakin baik. Just menunggu result saya untuk negatif saja. Baik. Sebentar Cik Adnan, saya nak war-warkan kepada semua pelayan sinar harian. Kita bersama dengan Cik Adnan Faizal yang merupakan bekas ataupun orang kata alhamdulillah dah sembuh, disahkan sembuh daripada virus COVID-19, dan kita berkongsi dengan Cik Adnan bagaimana agaknya permulaan dan apakah rutin 8 hari di ward itu. Okey, Cik Adnan, kalau kita lihat 8 hari di ward tu, Cik Adnan kata dah tak ada simptom, dah tak diberikan ubat. Bagaimana 8 hari tu orang kata aktiviti selain pada senaman, macam mana nak kuatkan diri lagi tu? Okey, semasa di ward juga, ialah kita sebagai orang Islam kita anggap ini adalah peringatan daripada Allah sendiri kepada kita. So pada masa kita di ward tu kita muhasabah diri,
kita kita kembali balik kepada Allah Subhanahu taala, kita bertaubat, kita doa kepada Allah, dan juga di samping itu kita juga mengamalkan digalakkan untuk minum, macam saya amalkan untuk minum buat air lemon yang dibawa oleh keluarga lah, dan juga saya juga makan vitamin C sendiri supaya orang kata boleh tingkatkan imun sistem kita kan. Jadi di samping tak ada ubat apa-apa yang diberikan, so saya usaha secara sendirilah apa yang kita mampu. Dan selain itu kita berdoa, dan juga yang paling best sebab kita di dalam ward yang bersama dengan jemaah tabligh. Jadi mereka sangat bagus, mereka sembahyang jemaah walaupun kita sembahyang jarak tapi masih dapat lagi fadilat jemaah tu. So kadang-kadang saya pun agak rindu juga keadaan di dalam ward yang sangat tenang, yang sangat orang kata masing-masing mengharapkan Allah untuk sembuhkan mereka. Masa kita dengan Allah, hubungan kita tu semakin dekatlah, insya-Allah. Baik, dari sudut ubat tadi dah tak ada ubat sebab simptom tu dah kurang. Jadi hanya dipantau 3 kali sehari tu, tengok suhu badan lah, demam atau tidak kan? Betul. Okey, cuma saya nak tahu macam mungkin Cik Adnan boleh share orang kata nasihat sedikit kan. Kalau kita lihat ramai lagi satu yang tak ikut PKP ni kan, yang masih lagi keluar rumah, diorang tak tahu macam mana, kalau dah kena tak tahu macam mana, diorang tak terfikir pun. Kemudian bagaimana agaknya kalau kita nak nasihatkan kepada ahli keluarga kita yang dekat luar kan, kadang kita tahu dekat hospital tu kita ada kawan-kawan lain yang boleh sama-sama positifkan diri, tetapi ahli keluarga yang kemurungan dekat luar, yang risau sangat kesihatan tu macam mana? So ada 2 tips yang saya minta. Okey, tips pertama ialah yang saya boleh berikan, kita hendaklah positif dengan setiap apa yang dikeluarkan, arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Sama daripada KKM, daripada PDRM ke daripada mana-mana badan autoriti lah yang keluarkan arahan tu, kita kena positif. First kita kena positif baru kita boleh ikut apa arahan diorang. Betul. Kalau kita memandang ini sebagai satu benda yang tak bagus, kita akan mula untuk menentang, maksudnya tak ikut arahan. Jadi itu yang pertama sekali. Dan kedua, fikirkan bagaimana kalau kita sendiri berada dalam ward. Kita sendiri, keluarga kita sendiri yang mengalami penyakit COVID-19 ni, macam saya sendiri. Okay? Saya rasakan dengan keadaan kita berjauhan dengan family, tak boleh jumpa langsung dalam ward kan. Jadi kita kena fikir sendiri, kita kena fikir bagaimana kita berada dalam keadaan orang yang mengalami sakit COVID-19 ni sendiri. Dan juga sebagai seorang hamba, kita percaya bahawa ini peringatan daripada Allah Subhanahu taala. Tak lain tak bukan, paling penting sekali ialah kita kembali kepada Allah Subhanahu taala, kita bertaubat balik, cek diri kita macam mana, dan juga berdoa supaya dengan berkat taubat kita, dengan berkat usaha kita ini, Allah angkat segala musibah dan wabak yang menimpa kita ni. Pernah tak terfikir sesuatu yang orang kata, kita tahu kita kena berfikiran positif, tetapi pernah tak terdetik ke di dalam 8 hari itu, terdetik sesuatu yang orang kata tak terfikir, maksudnya boleh ke sembuh ke, ada tak terfikir macam tu? Alhamdulillah tak ada terfikir pun macam tu. Cumanya yang saya fikir, yang khawatir ialah macam ibu saya sendiri, sebab dia pun kena juga. Jadi kekhawatiran tu lebih kepada ibu saya sendiri, lebih kepada ahli-ahli keluarga yang saya sayang lah, compare tu diri sendiri. Sebabnya saya pun rasa diri saya pun semakin okey, semakin sembuh hari tu. Jadi tak ada perasaan yang begitulah. Ibu Cik Adnan macam mana sekarang? Alhamdulillah, dia pun dah discharge juga. Dia discharge pada hari yang sama dengan saya. Oh, hari yang sama? Masuk pun sama ke macam mana? Dia masuk dulu disebabkan dia dah mengalami batuk yang lama. Jadi semasa menunggu result untuk swab tu, dia dah isolatekan dulu. Jadi dia masuk awal sikit dengan 17 hari bulan macam tu. So keadaan pada 17 hari bulan tu amat sedih lah. Dengan isteri saya pun di-isolate juga sebabkan dia pregnant. Ibu saya pula di-isolatekan juga sebabkan dia dah ada simptom yang batuk yang lama. Jadi pada sementara menunggu masa result tu amat sedih lah, sebab dua-dua orang-orang yang kita sayang tu dah di-isolatekan. Kita pun tak tahu keadaan dia macam mana dekat dalam ward. Kita tak boleh nak tengok, kita boleh call macam tu je.
Okey. Masa mula-mula kena tu, yang sebelum-sebelum tu kan, adakah simptom tu memang sama, yang mana batuk yang sakit tekak, demam on and off, kemudian katanya sesema, sakit-sakit badan, itu semua dialami oleh Cik Adnan? Betul, semua dialami kecuali sakit tekak. Yang tu saya tak alami. Yang selain daripada tu, demam panas, saya pening kepala, sakit perut, buang-buang air pun ada juga, dan juga ada sesak nafas dan juga batuk sedikit di akhir sebelum saya dimasukkan ke dalam ward. Baik, kita doakan agar semua ahli keluarga Cik Adnan sembuh sepenuhnya. Tapi ada nanti rutin check up lagi kan? Betul, lagi 2 kali.